Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Seronok jugalah kadang-kadang ada perbahasan ya. Sebenarnya lebih dekat kepada pertanyaan. Pihak yang tidak berpuas hati dengan statement saya yang mengatakan bahawa dapatan kajian tidak perlu disokong oleh kajian lain. Ada yang masih tak percaya. Jadi oleh kerana saya seorang yang praktikal, maka saya nak jelaskan secara yang praktikal juga. Okey, katalah seorang pelajar postgraduate A membuat kajian berkaitan dengan let's say lah pendidikan STEM. Dan ada kajian lain yang dirujuk katalah tahun 2018 juga tentang pendidikan STEM. Okey. Jadi dia pun dapat data. Bila dia dapat data, maka katalah data tu berkaitan dengan STEM dengan let's say achievement, pencapaian. Maka kajian lepas tu pun juga buat kajian tentang STEM daripada aspek lain, mungkin subjek lain, tetapi dalam genre STEM yang menunjukkan ada pendekatan dalam pencapaian. Okey ya. Jadi dia pun merujuk artikel tersebut dan menyatakan bahawa dapatan kajian yang dia sedang lakukan sekarang adalah disokong. Okey, sebenarnya tak ada siapa sokong pun. Okey. Bila pula disokong kajian kita kan? Kajian lepas apa pula disokong? Macam mana boleh kajian lepas mensokong dapatan kajian kita, ataupun dapatan kajian kita menyokong pula dapatan kajian lepas? Jadi benda tu tak timbullah sokong menyokong itu. Okey. Tak apalah, katalah disokong ataupun selari. Okey. Barulah dapatan kajian kita tu kuat. Katakan A kan? Kerana telah disokong. Itu bahasa biasalah. Okey, saya nak bagi alasan macam ni. Dapatan kajian A itu tidak perlu disokong oleh dapatan kajian mana pun. Kerana apa? Kerana yang menyokong itu jauh lebih lemah daripada yang disokong. Kenapa pula kajian yang menyokong itu lemah? Katalah A merujuk kepada satu tesis B dalam genre yang sama STEM. Satu artikel yang dihasilkan, okey, artikel itu sebenarnya berasal daripada satu tesis. Tetapi tesis telah menghasilkan 3 artikel. Okey, dan sebahagian daripada artikel tu artikel yang dirujuk oleh A. Okey. Tesis B ada katakan 6 research question. Maka dipecah kepada 2 research question bagi setiap satu. Itu namanya salami slicing. Okey, ada banyak jurnal yang menolak artikel yang bersifat salami slicing, yang hanya mengambil sebahagian saja, tidak melaporkan keseluruhan dia. Tak apalah, kita tarik tepi yang itu. Maka katalah artikel tesis B tadi ada 6 research question, maka diambil 2 research question, dan 2 research question tadi termasuklah aspek yang mengatakan STEM meningkatkan pencapaian pelajar. Okey, bermakna tesis A, dapatan itu adalah dapatan yang akan dibincangkan merangkumi katakan 6 juga research question. Dan dapatan daripada rujukan artikel B hanya mengambil satu partikel saja daripada research question daripada artikel dia. Bermakna tesis dia tadi telah pun dibahagi kepada 3 bahagian dan satu bahagian daripadanya dirujuk oleh A. Soalan saya, dapatan manakah yang lebih kuat? Sama ada dapatan tesis A yang akan membincangkan dapatannya secara 100% daripada seluruh apa yang dia perolehi research questionnya, ataupun artikel daripada B yang hanya satu partikel daripada perbincangannya terhadap STEM. Okey ya. Kalau itulah situasinya, tak siapa boleh nafikan bahawa dapatan kajian A jauh lebih baik, jauh lebih kuat daripada salami slicing satu partikel daripada cebisan tesis kajian B yang diterbitkan dalam artikel. Nak pula artikel 2Q4 ataupun artikel yang sekadar indeks sahaja. Jadi di manakah logiknya?
satu dapatan yang 100% yang kuat, yang telah dibuktikan daripada data dan telah dibuktikan kepada analisis instrumen yang juga yang telah divalidkan, yang data itu menepati apa yang dikehendaki oleh research question, tiba-tiba dikatakan lemah dan diminta sokongan daripada dapatan yang satu partikel saja daripada tesis yang asal, yang kadang-kadang bukan pun relevan betul, yang bukan pun dalam konteks yang sama, untuk dikatakan selari, menyokong, disokong dan sebagainya, ataupun konsisten dengan apa yang diperolehi oleh dapatan data kajian A. Okey, kalau kita guna perkataan selari, itu telah bermakna satu unsur-unsur duplikasi. Bermakna kod mana pun kita nak sokong daripada kajian lepas, dalam konteks yang macam itu, dalam konteks yang nak mengatakan kajian kita lemah, maka kod mana kita letak pun dia akan menjejaskan keseluruhan dapatan kita sendiri. Pertama, kita mengambil dapatan yang lemah untuk menyokong dapatan kita yang kuat. Kedua, kita ambil dapatan kajian lain yang maybe tidak dalam konteks yang sama dengan dapatan kita. Okey, jadi apakah gunanya kita adakan perkataan konsisten, selari, menyokong, disokong? Itu sebenarnya tidak ada satu keperluan pun. Yang perlu adalah kita punya data disokong oleh kita punya dapatan disokong oleh data daripada kajian kita sendiri, dan kita kupas dalam limitasi yang dibenarkan oleh analisis kita. Okey, kalau kita guna kualitatif, kita berbincang di segi triangulation dan juga tema-tema yang terhasil, maka is strong. Okey, kalau dalam data kuantitatif, kita bincang dengan skop yang dibenarkan oleh analisis data. Kalau kita buat SEM dengan PLS, kita bincang dalam konteks causal relationship. Kalau kita buat perbincangan dalam konteks correlation, dia hanyalah relationship. Kalau kita bincang dalam konteks eksperimen, maka kita boleh hurai dalam konteks cause and effect. Dan kalau kita betul menggunakan itu, maka itulah dapatan kita yang terkuat. Okey, berbandingan dapatan-dapatan kajian yang lain, dan kita tidak perlukan apa-apa sokongan. Sokongan hanya diperlukan untuk justify the needs of our research. Okey, sokongan diperlukan untuk tallykan bahawa teori kita itu adalah teori yang telah digunakan oleh kajian lepas dalam jurnal dan konteks yang sama. Itu saja yang kita perlukan. Dan perbincangan data kita haruslah menuju ke hadapan, melihat, mengaitkan dengan dapatan-dapatan lain yang ada elemen-elemen extension dan juga futuristik. Okey, bukannya menyelinap ke belakang semula untuk mengambil dapatan yang lemah, yang tidak ada kaitan direct dengan kajian kita, yang telah kita kupas dalam literature, untuk menyokong pula dapatan kita yang very strong. Okey, setelah kita melalui semua proses research yang sepatutnya kita lakukan. Okey, itu saja jawapan mudah saya. Banyaklah saya jawabkan. Itu part and partial of it. Okey, bermakna dapatan kajian kita tidak perlu disokong oleh mana-mana dapatan kajian lain. Dan kalau dapatan kita itu lemah, kerana apa? Kerana metodnya lemah, is fine. Okey, dalam Viva umpamanya, metod kita tu tidak kena dengan research question kita. Lepas tu kita menghurai seperti dia menjawab research question. Ketika itu baru data kita lemah. Okey, data kita gunakan kajian kualitatif, tapi tidak ada triangulation yang kita buat. Kita hanya bersandarkan pada satu observation saja. Ketika itu data kita lemah. Dan data yang lemah itu tidak boleh disupport oleh dapatan-dapatan lain yang juga lemah. Jadi itu situasi yang kita kena faham. Yang saya tak faham, kenapa orang tak faham. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Bye-bye. Muah.